Okey, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Jadi hari ni kita nak bincang jawapan dalam modul yang beli itulah, modul yang RM10 tu. Okey, muka surat 13. Okey, untuk jawapan yang muka surat 12, nanti saya akan ambil gambar dan saya akan share lah jawapan yang ni. Okey, jadi kita tengok dulu yang pertama, zarah subatom. Okey, jadi kemarin dah tengok video yang saya share tu. Okey, zarah subatom ada 3. Okey, iaitu proton, neutron dan elektron. Okey. Jadi ciri-ciri dia, kena tahulah ciri dia tu macam mana, proton tu macam mana, elektron tu macam mana, neutron tu macam mana. Okey, elektron simbol dia ialah E kecil. Bukan I besar, I kecil. Dalam kimia ni huruf besar, huruf kecil dia mempengaruhi. Dia bukan sama maksud je dak dia ada maksud lain. Kalau huruf besar tu lain, huruf kecil tu lain. Jadi elektron di sini E huruf kecil. Okey, charge dia ialah negatif. Okey, charge dia ialah negatif. Okey, jisim relatif dia ialah 1/1840. Ataupun 0.00003. Macam itulah. Okey, dan kedudukan dia ialah pada petala. Okey, pada petala luar tu. Okey, proton pula, proton charge dia simbol dia huruf P kecil, charge dia charge positif. Okey, jisim relatif dia dah tulis dah. 1. Kedudukan dia ialah dalam nukleus. Okey, kedudukan dia dalam nukleus. Sama juga dengan neutron. Cuma neutron dia charge dia ialah neutral. Okey. Neutron charge dia ialah neutral. Okey. Tengok pula yang bawah tu. Huraikan struktur atom berdasarkan sejarah struktur atom. Okey, jadi kita sebelum ni kita dah belajar James Chadwick punya model atom yang kita guna sampai sekarang. Jadi berdasarkan sejarah model atom tu, dia sebut atom dia mempunyai nukleus dekat tengahnya. Okey, nukleus dekat tengah dan elektron bergerak di dalam petala mengelilingi nukleus itu. Okey. Jadi dalam nukleus dia mengandungi proton dan juga neutron. Okey, proton dan juga neutron. Okey, jisim suatu atom diperoleh dengan kita tambah bilangan proton dan bilangan neutron. Okey, bilangan proton dan bilangan neutron. Jadi kita ada dua cara untuk menulis elektron ni. Okey, kita sebut dia sebagai susunan elektron. Okey, susunan elektron ni sama ada kita boleh lukis ataupun kita boleh tulis. Kena faham maksud tulis dan juga lukis. Okey, petala pertama hanya boleh diisi dengan 2 elektron sahaja, tak boleh lebih. Okey, dengan bilangan maksimum 2 elektron sahaja. Petala kedua boleh diisi dengan bilangan maksimum 8 elektron. Okey, bilangan petala kedua hanya boleh isi 8. Petala ketiga boleh diisi maksimum pun 8. Okey, ini peringkat kita, peringkat sekolah SPM lah. Kalau untuk matrik pun semua nanti akan belajar ada yang lagi banyak sampai 18 pun ada. Okey. Jadi kita masuk pula apakah elektron valence. Okey, bawah tu elektron valence ialah elektron, bilangan elektron yang terletak pada petala paling luar dalam suatu atom. Jadi kalau contoh kat sini, kita tengok di sini, contoh gambar ni lah, elektron valence dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bilangan elektron valence dia ialah 8. Kita tengok yang paling luar. Itulah elektron valence. Okey. Kita pergi pula yang sebelah sini. Okey. Kita pergi atas ni dulu. Macam mana nak bezakan unsur dan juga atom? Okey. Kalau nampak seketul macam ni, ini kita panggil dia sebagai unsur. Okey.
unsur. Seketul macam natrium. Nanti dalam makmal nanti ingatkan saya untuk tunjuk natrium tu macam mana. Okey. Lepas tu, kalau kita tengok bawah mikroskop kecil tu, maknanya kita boleh nampak atom-atom tersusun macam ni. Ini kita panggil dia unsur lagi. Satu ni unsur. Okey, satu ni unsur. Semua ni unsur. Lepas tu, yang ni pun unsur lagi. Okey, ini pun unsur lagi. Okey, bila atom-atom ni, dia satu ni baru panggil atom. Okey, bila dia satu. So, bila dia satu, kita panggil dia atom. Bila dia banyak macam ni, so kita kata dia unsur. Okey, kalau tengok di sini. Ni tengok bilangan elektron valence dia. Berapa bilangan elektron valence? Ada satu. Jadi, bilangan elektron valence di sini untuk atom natrium ialah 1. Okey. So, saya harap awak faham lah macam mana elektron valence tu. Okey. So, ada catatan di situ. Dia kata atom adalah zarah neutral paling kecil dalam suatu unsur. Dan suatu unsur adalah terdiri daripada hanya satu jenis atom. Jenis bukan satu atom. Maknanya ada satu jenis je. Kalau natrium sahaja. Macam tu. Kalau unsur kalium, kalium saja. Kalau atom tu satu jenis. Satu tu je. Silap dah sebut. Kalau unsur satu jenis atom. Kalau atom adalah satu tu. Seketul macam ni. Okey. Seterusnya. Nyatakan maksud nombor proton. Okey. Nombor proton bagi sesuatu unsur ialah bilangan proton yang terdapat dalam nukleus suatu atom. Okey, jadi setiap unsur dia mempunyai nombor protonnya yang tersendiri. Okey. Jadi macam mana kita nak cek nombor proton dia? Kita boleh rujuk dalam jadual berkala unsur. Jadual berkala ni ada dekat belakang buku modul hampa ni ada di sini. Okey. So macam mana nak tengok ni? Contoh macam ni dia bagi 13 Al aluminium 27. Maknanya nombor proton dia ialah 13. Okey, nombor proton dia 13. Okey, contohnya macam ferrum. Ni ferrum. Nombor proton dia ialah 26 yang duduk atas tu. Okey. Boleh? Macam kalsium. Ni kalsium. Nombor proton dia ialah 20. Okey, yang duduk atas, yang sikit bilangannya tu. Okay. Seterusnya. Okey. Tadi nombor proton, maknanya bilangan nombor proton ialah bilangan proton yang terdapat dalam nukleus suatu atom. Okey, maksud dia kena ingat ya. Seterusnya, soalan dia tanya, nyatakan maksud nombor nukleon. Nombor nukleon ialah bilangan proton, jumlah bilangan proton. Kena ada perkataan jumlah ni. Jumlah bilangan proton dan neutron dalam nukleus suatu atom. Okey. Jadi dia sebut di sini nombor nukleon juga dikenali sebagai nombor jisim. Nanti kita boleh saya tunjuk nanti satu lagi dalam jadual berkala tu. Okey, dan macam mana kita boleh kira nombor nukleon? Nombor nukleon ialah bilangan proton tambah dengan bilangan neutron. Yang duduk dalam nukleus. Ingat, nukleus. Maknanya bilangan yang duduk di dalam nukleus. Jadi kalau tengok dalam jadual berkala. Okey. Tadi ada jadual apa? Ni. Yang satu nilai yang sikit ialah nombor proton. Ingat tu, nilai sikit nombor proton, nilai yang banyak ialah nombor nukleon. Nombor nukleon juga ialah nombor jisim tadi kan dia sebut. Nombor nukleon juga sama dengan jisim atom relatif. Awak akan belajar lagi yang ni detail dalam bab 3 nanti. Okey, sekarang ni awak tahu dulu nombor nukleon tu lah. Contoh macam boron. Nampak boron? Boron. Ni. Boron.
Nombor nukleon dia ialah 11. Nombor proton dia ialah 5. Macam itulah kita tengok. Macam karbon, nombor proton dia 6. Nombor nukleon dia 12. Saya ambil fluorin. F ni, nombor nukleon dia 19. Nombor proton dia 9. Macam tu. Seterusnya, dia kata, mengapakah atom itu neutral? Mengapa atom itu neutral? Sebab proton dia bercas positif 1. Manakala setiap elektron bercas negatif 1. Jadi neutron tidak mempunyai cas. Neutral. Cas dia ialah neutral. Maknanya setiap atom mempunyai bilangan proton dan elektron yang sama. Sebab itulah cas keseluruhan bagi atom ialah kosong. Dan atom adalah neutral. Jadi macam mana nak kira nombor proton dan neutron dan elektron bagi satu atom? Kalau dia atom, kena ingat, kalau dia atom maksudnya bilangan proton sama dengan nombor proton. Jadi bilangan elektron dia sama dengan bilangan proton. Bilangan neutron dia adalah nombor nukleon tolak dengan nombor proton. Jadi contoh dia bagi di sini. Nombor proton untuk kalium ialah 19. Jadi atom, wajib disebutlah, atom kalium mempunyai 19 proton di dalam nukleus dan 19 elektron di dalam petala. Manakala nombor proton bagi oksigen ialah 8. Atom oksigen mempunyai 8 proton dalam nukleus dan ada 8 elektron di dalam petala. Jadi macam mana nak bezakan dia dengan ion pula? Kita pergi dulu kalium tadi. Kalium saya buat simbol je lah nah. Kalau dia atom, nampak tak? Kalau atom kalium, nombor proton dia ialah 19. Ni proton, P ni simbol untuk proton, E ni untuk elektron. Elektron dia pun ada 19. Tapi bila dia jadi ion, bila dia jadi ion K. Macam mana kita nak tahu dia punya ni? Kita buat dulu susunan elektron bagi atom kalium. Susunan elektron dia akan jadi 2. Petala pertama hanya boleh isi 2. Petala kedua boleh isi 8. Ada lagi lebih 9. 2 tambah 8 ada 10. Ada lagi lebih 9. Jadi 2, 8. Petala ketiga hanya boleh isi maksimum pun 8. So, tak boleh buh lagi. Jadi ada lebih berapa lagi? 1. So, dia akan jadi 2, 8, 8, 1. Ini susunan elektron dia. Saya sikit. 2, 8, 8, 1. Maksud di sini, ion kalium ni pula, bila elektron valens dia 1, dia lebih senang untuk menderma elektron. Kan dia nak mencapai oktet, nak kena ada 8 kan bilangan elektron valens dia. Baru dia mencapai susunan elektron oktet. Jadi di sini, 1 ni lebih senang untuk diderma. 1 ni lebih senang untuk diderma. Daripada dia nak terima, dia kena terima 7. Jadi baiklah dia derma yang 1 ni. So, di sini bilangan proton dia tetap sama, 19. Tapi elektron dia dah jadi, tengok, 2, 8, 8. 1 ni dia derma. So, bila dia derma 1, ion ni akan jadi ion K positif. Sebab dia derma
1. Kalau dia derma 2, dia akan jadi 2 positif. Kalau dia derma 3, dia jadi 3 positif. Macam itulah. Tapi dalam kes ni, sebab dia derma 1 sahaja. So, 2, 8, 8. Elektron dia di sini dah jadi 18. Maksudnya bilangan proton lebih banyak daripada bilangan elektron. Okey. Dia tak akan jadi ion negatif lah maksudnya di sini. Faham? Dia akan jadi ion positif. Okey. Boleh? Maknanya bilangan proton cas positif lebih banyak daripada elektron yang bercas negatif. Sebab tu dia akan jadi ion positif. Okey. Seterusnya saya tunjuk contoh yang kedua ni, atom oksigen tadi ni, yang ni. Okey. Atom oksigen, atom O. Okey. Proton dia ada 8. Elektron dia pun ada 8. Jadi kalau kita buat susunan elektron dia, dia akan jadi 2.6. Okey, 2.6. Jadi kalau kita nak buat dia jadi ion O. Ion O, proton dia tetap sama 8. Tapi elektron dia, okey, ion proton tetap sama dengan atom dia tak berubah. Yang berubah ialah elektron. Kena ingat tu. Jadi yang ni dia akan terima, lagi senang untuk terima elektron. Lagi senang untuk terima elektron. So dia nak terima berapa untuk mencapai oktet? Oktet tadi 8. So dia akan terima 2. So 2.8. Okay, so bila 2.8, elektron dia ada 2 tambah 8 ada 10. Okay, elektron dia ada 10. Jadi maksudnya di sini bilangan proton dia kurang daripada bilangan elektron. Okay, dan dia terima 2. So cas dia akan jadi 2 negatif. Okay, boleh? Saya harap kamu faham lah. Jadi kalau kita buat secara ringkasannya, okay, kalau atom, okay, proton sama dengan elektron. Bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Kalau dia ion positif, okay, ion positif, okay, ion positif kita panggil dia sebagai cation. Nanti saya terang lagi lah. Ion pula dah cikgu. Tak apa, nanti saya terang. Okay, proton lagi banyak daripada elektron. Okay, sebab dia cas positif. Manakala kalau dia ion negatif. Ion negatif, kita juga kenali dia sebagai anion. Okay, anion, ion yang bercas negatif. Okay, bilangan proton dia kurang daripada bilangan elektron. Okay, jadi saya harap hari ni kamu lengkapkan modul tu dan jangan lupa hantar buku latihan yang saya suruh buat kemarin tu dekat dalam kotak kelas kamu. Okay, terima kasih semua.